perkenalkan diri saya, nama saya Nur Syahidi bin Syahudin. Saya merupakan ketua sektor infrastruktur dan juga perolehan di JBN. Jadi di bawah sektor saya ni, tuan-tuan dan puan, terdapat tiga fungsi utama, iaitu yang pertama sekali ialah penyelenggaraan dan juga pembangunan, yang kedua ialah perolehan, dan yang ketiga ialah aset. Walau bagaimanapun, untuk hari ini saya akan hanya memfokuskan berkenaan dengan aset saja, kerana saya dipangkat untuk taklimat petang ni hanyalah untuk memberikan sedikit persediaan pada tuan-tuan dan puan apa yang perlu kita buat semasa pembukaan sekolah nanti. Jadi saya akan memfokuskan pada aset saja pada tuan-tuan dan puan. Jadi bila kita sebut berkenaan dengan aset, tuan-tuan dan puan, aset ni merupakan satu perkara yang perusahaan aset ni yang berterusan. Dia tak boleh kita hari ni kita settle, esok kita dah boleh relax dah. Dia berterusan. Jadi pengurusan aset merupakan satu perkara yang sering dititik beratkan di peringkat kementerian. Dan bila saya datang ke Kementerian Pendidikan ni, saya lihat memang ini antara kementerian yang paling banyak sekali aset, pengurusan aset yang berlaku yang ada di dalam kementerian, terutama sekali yang melibatkan di sekolah-sekolah. Jadi amat penting tuan-tuan dan puan sebagai ketua jabatan di sekolah memberikan perhatian terhadap pengurusan aset ni. Ada banyak berlaku teguran-teguran audit ataupun penemuan-penemuan yang menyebabkan pengurusan aset ni jadi tak cantik dan juga yang lebih kita katakan yang lebih serius lagi ialah ketua jabatan tersebut mungkin akan di-charge kerana kelemahan dari segi pengurusan aset di sekolah-sekolah. Jadi hari ini saya akan memfokuskan kepada perkara itu saja. Jadi saya harap dalam waktu yang agak mencabar petang ni agak tuan-tuan dan puan tak betul khusyuk atau duduk sangat lah dengar saya punya ceramah hari ni. Okey. Baik. Tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan lihat di sini, tanggungjawab ketua jabatan dalam pengurusan aset ni ada dua situasi di sini, iaitu yang pertama sekali ialah pelantikan peringkat pengetua dan juga guru besar, dan yang kedua ialah pelantikan peringkat KSU, KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi apabila nanti tuan-tuan kita buka sekolah nanti, perkara yang pertama sekali yang perlu kita tengok di sini ialah ada tak pelantikan bagi pembantu pegawai aset, pegawai stor, plus stor, pengesah, dan juga yang ketiga pegawai penerima aset dan stor. Surat yang dikeluarkan oleh tuan-tuan dan puan sebagai pengetua ataupun sebagai guru besar yang ditandatangani oleh tuan-tuan dan puan, ada tak? Jadi kita cek. Kalau dah ada ni, mungkin ada sekolah yang dah ada, mungkin ada sekolah yang masih lagi tak ada, ataupun dia punya pegawai yang terdahulu telah pun bertukar ataupun telah pun bersara dan sebagainya. Jadi ini tuan-tuan dan puan kena mengambil tindakan untuk mengeluarkan surat pelantikan kepada jawatan ketiga-tiga ni. Okey. Okey, bila kita sedia maklum, setengahnya kadang-kadang ada sekolah yang SKM ni, kita katakan sekolah yang kekurangan murid ni. Sekolah yang kekurangan murid mungkin tak ada banyak pegawai yang kita boleh lantik. Pastikan juga pegawai stor, peluru stor dan pengesah dengan pegawai penerima aset dan stor ni merupakan orang yang berbeza. Boleh faham tak cakap tu? Boleh faham? Kalau boleh faham, jadi bila buka sekolah nanti ataupun dalam tempoh yang ni, cuba kita cek baliklah sama ada tak pelantikan ni. Ini antara perkara yang ditegur dalam penemuan-penemuan audit. Yang kedua, selepas kita dah ada ini, tuan-tuan dan puan sebagai ketua jabatan perlu mengesyorkan kepada KSU KPM untuk melantik keempat pejawatan ni. Pegawai aset, pegawai pemeriksa aset, 2 ataupun lebih, lembaga pemeriksa pelukusan, dan juga pegawai pemverifikasi stok. Okey. Yang ni tuan-tuan dan puan tak boleh buat lantikan sendiri lah. Jangan pergi buat tulis surat saya melantik, tak boleh. Hanya KSU KPM saja yang boleh lantik. Jadi apa yang perlu tuan-tuan dan puan buat ialah masuk dalam shortcut tersebut dan masukkan maklumat siapa yang kita nak lantik. Siapa yang lantik. Jadi ini merupakan housekeeping yang pertama lah di peringkat jawatan kuasa pengurusan jawatan kuasa aset. Ada tak mereka ni? Kerana inilah yang akan menggerakkan pengurusan aset di sekolah. Mereka ni lah yang akan bertanggungjawab nanti. Okey? Boleh dapatkan Okey. Jadi sebagai ketua jabatan, apa yang perlu kita buat ataupun kita pastikan, yang pertama sekali ialah aset-aset di sekolah perlulah didaftarkan. Ini akan saya jelaskan lebih detail nanti proses-proses dia. Aset rosak perlu diselenggarakan.
Aset rosak yang tak boleh dibaiki perlu dilupuskan. Ini salah satu isu yang saya rasakan tiap-tiap tahun berulang benda yang sama. Aset yang rosak tetapi kita tak lupuskan. Ini perkara yang kita kena beri perhatian sikit lah. Kemudian aset yang hilang dilaporkan. Ini pun dalam mesyuarat JK Park yang baru ni, KSU yang baru ada menekankan berkenaan dengan kehilangan ni. Jadi mungkin dari segi tata cara kita menyimpan aset ataupun kita letak aset kita tu, adakah mengundang ataupun berisiko untuk berlakunya kehilangan di sekolah. Jadi ini kita kena tengok. Melaksanakan mesyuarat JK Park 4 kali setahun. Ini perkara ini juga merupakan perkara yang tak dibuat di setengah-setengah organisasi. Kerana dalam agensi ataupun organisasi kita, sekolah dalam situasi yang begini, mesyuarat JK Park perlulah dilaksanakan 4 kali setahun. 4 kali setahun. Kerana ada penemuan yang mengatakan bahawa ada sekolah yang tidak melaksanakan JK Park ya. Dan yang keenam ialah menyediakan laporan JK Park setiap 10 tahun dan laporan tahunan setiap tahun. Ini melibatkan sekolah PTJ dan juga sekolah bukan PTJ. Okey, mesyuarat JK. Okey, saya balik ke poin yang kelima tadi, melaksanakan mesyuarat JK Park 4 kali setahun. Sekolah PTJ diwajibkan. Tetapi sekolah bukan PTJ atau sekolah pusat kos digalakkan. Boleh faham, wajib dengan galak, tapi better buat. Setidak-tidaknya laporan yang kita buat di peringkat sekolah kita boleh salurkan kepada peringkat JPN atau PPD boleh salurkan kepada JPN dan JPN boleh angkat kepada KPM supaya masalah aset yang berlaku di sekolah ni mendapat perhatian di peringkat yang lebih tinggi. Kalau tidak, kalau pelaporan tersebut tidaklah ukur ataupun tidak lengkap, menyebabkan kita ni bila kita ni kenapa kita tak ada penggantian aset dan sebagainya. Jadi itulah yang menyebabkan maklumat tersebut tak sampai di peringkat yang lebih tinggi. Ini penting tuan-tuan. Saya mengharapkan kerjasama tuan-tuan dan puan sebagai ketua jabatan di sekolah untuk melaksanakan perkara ni ya. Setakat ni boleh faham Sekiranya ada beberapa soalan boleh tanya, dan saya mengharapkan ada soalan saya juga bersama-sama saya adalah pegawai aset di jabatan pendidikan negeri Puan Ruby. Dia boleh membantu tuan-tuan dan puan sekiranya ada beberapa soalan berkenaan dengan aset. Baik, next slide. Baik, jadi ini tanggungjawab tuan-tuan dan puan. Tanggungjawab tuan-tuan dan puan sebagai ketua jabatan. Yang pertama sekali, buka sekolah aja kita kena tengok aset ni kita dah daftarkan ataupun tidak. Aset ni kita dah daftarkan ataupun tidak. Okey, aset ni kalau saya merujuk dalam ni ialah aset alih lah. Aset alih ni aset yang macam perabot dan sebagainya. Dia ada dua kategori lah, satu aset alih, satu aset tak alih. Ada lagi aset kehidupan, aset tumbuhan, aset tak ketara. Tetapi di sekolah ni selalunya yang melibatkan ada dua aset. Aset alih dan juga aset tak alih. Nak kenal dia senang je. Aset tak alih ni dia lekapan. Contoh macam aircon. Tapi ada juga aset tak alih yang bila kita boleh ubah dia. Contohnya macam fire extinguisher. Yang tu dimasukkan di bawah kategori aset tak alih yang mana kita gunakan peruntukan aset tak alih. Tetapi kita nak fokuskan pada aset alih. Aset alih ni saya faham di sekolah banyak perabotnya dengan kursinya dengan macam-macam lah. Jadi tuan-tuan dan puan kena pastikan ada tak aset-aset ni didaftarkan. Jadi kalau tuan-tuan tengok di belakang kursi bengkel tu, itulah contoh pendaftaran tu. Jadi ada ataupun tidak yang disebut. Jadi untuk harta modal yang mana berharga 2,000 dan ke atas, perlulah menggunakan borang Q3. Jadi saya ingat pegawai ataupun jawatan kuasa yang kita lantik tadi, pegawai yang lantik kan akan menguruskan benda ini, dia akan mengisikan borang dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan dan puan sebagai ketua jabatan hanya perlu pastikan dia ada tak ada. Ada tak ada. Jadi untuk yang nilai rendah menggunakan Q4. Ini lebih kepada officer yang akan melaksanakan, yang akan mengisi. Yang ini di peringkat pengeranian ataupun peringkat KPT lah. Ini dia orang yang akan. Tapi tuan-tuan dan puan sebagai ketua jabatan kena pastikan ini. Yang kedua ialah memastikan semua aset digunakan telah dilabel untuk siri pendaftaran betul. Jadi saya dipahamkan untuk sekolah yang bertaraf PTJ ada printer barcode yang disediakan. Tetapi bagi sekolah yang merupakan pusat kos dilaksanakan secara manual. Betul tak? Tapi ya Puan Permian. Okey, jadi kalau kita sedia maklum, kadang-kadang bila kita print barcode tersebut dan kita lekat kepada kursi atau perabot di dalam kelas ni, selalunya jangka hayat dia tak lama lah. Jangka hayat dia tak lama. Jadi better juga untuk kita tulis secara manual lah kepada perabot di dalam kelas tu, supaya ada kod tersebut pada perabot-perabot yang kenaan. Jadi
ini merupakan label nombor siri pendaftaran dan hak kerja Malaysia. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan boleh merujuk kepada sektor SIP untuk perkara ini. Jadi kita mengalu-alukan pada tuan-tuan puan untuk memalukan kepada pegawai untuk boleh merujuk kepada kami sekiranya ada apa-apa masalah yang berlaku di sekolah yang mana kami tak boleh nak buat kerana kami tak berapa nak faham dan sebagainya, boleh merujuk kepada sektor SIP, ya. Dan yang ketiga ialah memastikan keperluan aset bagi setiap pelajar mencukupi sekurang-kurangnya satu meja dan satu kursi. Ini amat penting tuan-tuan, kerana perkara ni perlu dilaporkan ataupun perlu dilaporkan di peringkat tuan-tuan, kerana tuan-tuan lebih mengetahui apa yang berlaku di dalam sekolah tu, cukup tak cukup dan sebagainya. Yang ni kita akan sediakan Google ni kan. Okey, kita akan shoot Google Form kepada tuan-tuan dan puan nanti untuk tuan-tuan masukkan maklumat-maklumat tersebut. Ini masa nak buka dengan sekolah ni, kadang-kadang ada setengah kursi perabot tak ada. Kalau kata tak cukup di satu sekolah, dilaporkan kepada PPD mungkin akan mencari antara sekolah-sekolah yang berada dalam daerah lah. Tetapi sekiranya di dalam daerah pun masih belum cukupi kepada JPN, kita akan melihat di antara daerah-daerah untuk kita membantu tuan-tuan dalam nak menyediakan perambut yang mencukupi. Ini penting tuan-tuan yang nombor 3 ni ya. Okey, setakat ni ada persoalan? Boleh ya? Okey, enggak semua faham lah tu. Okey, faham lah. Faham sebab petang kan. Okey, seterusnya kita yang keempat tuan-tuan, tanggungjawab selepas. Ini selepas, bila saya katakan selepas ni ongoing, maksudnya dalam tempoh lepas dah sekolah dah buka, and then kita mungkin ada waktu yang kita rasa macam tak ada apa-apa, melakukan pemeriksaan aset secara berkala. Dalam mesyuarat Jawatankuasa Audit yang baru ni, pada 6 bulan, ada disebutkan bahawa kadang-kadang agensi tunggu hingga bulan 10 baru nak buat pemeriksaan aset. Sebenarnya kita boleh buat laksanakan pemeriksaan aset ni secara berkala. Maknanya mungkin 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga dan sebagainya. Jadi kita buat sedikit demi sedikit. Kerana kita faham di sekolah memang terlalu banyak aset-aset yang berada yang berada. Kalau kata kita nak kumpulkan semua memang tak terjangkau lah untuk kita laksanakan. Okay. Jadi saranan kita kepada tuan-tuan dan puan ialah kalau boleh laksanakan lebih awal dan secara berkala. Ya, itu sebab pentingnya tuan-tuan berbalik pada tadi pelantikan Jawatankuasa tadi ni. Kerana mereka ni lah yang akan menggerakkan perkara-perkara yang segini. Ya. Okey, yang keempat, ini satu lagi yang isu yang selalu dibangkitkan, iaitu tidak ada pelupusan terhadap aset-aset lama, rosak dan tidak digunakan. Okey, sekiranya aset yang nak digunakan tidak mengikat pendaftaran QPA, katakanlah aset tersebut dah lama, memang QPA pun kita tak nampak dah, pendaftaran apa tak ada, lupuskan saja. Tak payah daftar, kemudian tekan lupuskan saja. Teruskan pelupusan mengikut tata cara pelupusan yang berkuasa. Okey. Isu bila kita tak buat pelupusan tuan-tuan, data dalam sistem masih lagi menyatakan bahawa tuan-tuan masih mencukupi lagi perabot tersebut. Itu masalah dia. Jadi bila kita ada masalah dengan perabot, dalam sistem kita tak update, menyebabkan kita kata sekolah ni masih lagi ada perabot yang sesuai ni, jadi kita tak boleh nak salurkan pada sekolah lain yang walhal kita betul-betul memerlukan perabot yang baru. Jadi tempoh pelupusan ni amat penting teman-teman. Jadi kalau kata ada masalah semua, boleh merujuk pada SIP untuk kita membantu tuan-tuan dalam melaksanakan proses pelupusan. Jadi mungkin balik nanti ataupun kita pergi ke sekolah, kita boleh identify dah apa perabot yang kita nak lupuskan, kita boleh letakkan di satu tempat yang mana kita tahu bahawa ini perabot yang memang kita akan lupuskan. Jadi kita boleh mengharapkan bersama tuan-tuan dan puan. Dan yang keenam ni ialah memastikan keperluan aset dan perusahaan aset secara berkala. Jadi dalam tempoh persekolahan dan sebagainya, mungkin akan ada berlaku kekurangan ataupun keperluan yang ni. Jadi teruskan kemaskini pemakluman kepada pihak PPD lah. Dan sekiranya PPD kita ni dia akan angkat kepada JPN. Kalau kata JPN tidak di dalam mudah tak ada, mungkin kita akan angkat kepada pihak KPM. Jadi dia berperingkat-peringkat. Okey? Boleh tuan-tuan? Okey? Baik. Seterusnya, ini merupakan portal Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Jadi tuan-tuan boleh layari portal ni. Nanti slide ni nanti kita akan bagi kepada tuan-tuan lah. Mungkin boleh layari, dan ini merupakan antara garis panduan tata cara dan manual. Sekiranya tuan-tuan tidak begitu memahami ataupun pegawai tuan-tuan tidak begitu memahami ataupun perkara yang dinyatakan dalam ni, dialu-alukan untuk tuan-tuan merujuk kepada
kita untuk SIP lah. Okay. Baik, next. Baik, tuan-tuan dan puan, di sekolah ni ada 3 jenis kategori penerimaan aset. Ini pun saya pun satu ilmu baru juga. 3 jenis kategori penerimaan aset. Yang pertama ialah sumbangan, yang kedua ialah perolehan oleh PPD, JPN dan juga KPM, dan yang ketiga ialah pembelian menggunakan OS 42000. Okey Kerana kita nak pastikan aset yang kita terima ni diuruskan mengikut urusan ataupun tata cara pengurusan aset yang berkesan ataupun yang mengikut keliling. Baik, kita next slide. Baik, sekiranya tuan-tuan mendapat sumbangan, perkara pertama sekali tuan-tuan kena buat ialah kena membuat permohonan kelulusan ke JPN. Kena membuat kelulusan kepada pengarah terlebih dahulu. Ada banyak kes yang berlaku, kebanyakan sekolah dia dah pasang dulu lah, kemudian baru dia buat permohonan. Kerana bila kita, contoh bila kita pasang aircon, dia melibatkan pihak JKR dan sebagainya. Kita kena tengok dari segi cabling dan sebagainya. Okey, jadi apa yang penting kali teman-teman, kalaulah kata ada YB ataupun mana-mana pihak yang nak memberikan sumbangan dan sebagainya, kita buat permohonan kepada pengarah untuk mendapatkan kelulusan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita menerima permohonan dari tuan-tuan, kita akan tengok sama ada kalau kata kos barang tersebut 10,000 dan ke bawah, memang di bawah kuasa pengarah. Tetapi kalau lebih daripada 10,000, kita terpaksa angkat kepada kelulusan KSU. Okey. Bila kita dah setuju ataupun kita hantar surat kata bahawa tuan-tuan dan puan boleh menerima sumbangan tersebut, teruskanlah kepada proses pendaftaran aset sebagaimana yang dinyatakan di awal tadi, iaitu melalui pengisian borang QPA 3 dan QPA 4. Ini kita akan maklum kepada kita punya pegawai ataupun person in charge yang akan melaksanakan perkara-perkara ni. Jelas sumbangan ni? Sumbangan. Apa pesan jika tuan-tuan tak buat permohonan? Apa kesan? Kesan dia, bila lah katakan dapat aircon sebagai contoh, bila aircon tersebut rosak, memang kita tak akan mengeluarkan bayaran untuk penyelenggaraan aircon tersebut. Jadi yang tu kena tanggung lah, sekolah kena tanggung lah. Dan juga kita tak maulah berlaku apa-apa musibah ataupun yang berlaku kerana tidak memenuhi spek daripada yang JKR kita tak dijauhkan. Cuma inilah proses yang tuan-tuan kena buat bila mendapat sumbangan. Okey, boleh jelas sekali ya? Okey. Kalau tak lulus kita akan dia setakat tu jelah. Maknanya kita penyumbang tu tak boleh bagi jelah. Tak boleh pasang lah. Jangan pasang. Kalau tak lulus jangan pasang. Kalau pasang kacau. Okey. Baik. Seterusnya ialah boleh setakat yang pertama tadi. Yang kedua ialah perolehan daripada DPD, JPN dan KPM. Yang ni standard, yang ni biasa. Yang ni perolehan di peringkat JPN, DPD dan juga KPM. Kita bekalkan aset kepada sekolah, dan sekolah sekiranya setuju dengan isi QPA 1, sekiranya aset yang diterima tu ikut spek. Aset yang diterima tu ikut spek, tetapi isi QPA 2 sekiranya tak ikut spek. Maknanya kita boleh tolak aset tersebut. Kerana pembekal mungkin dia bagi aset yang mana tak ikut apa benda yang spek tu, isi QPA 2, apa sebab kita tolak. Tetapi sekiranya kita kata okey, semua aset yang diterima ni semua mengikut spek, terus buat sijil akuan penerimaan dan isi DO, dan seterusnya pendaftaran aset sebagaimana pendaftaran yang pertama tadi. Ini straightforward lah, Okey, cuma isunya di dua tu sekiranya aset tersebut tak ikut spek dan sebagainya, tuan-tuan dan puan berhak untuk tolak dengan isi QPA 2. Okey ya. Baik, yang ketiga. Okey, next. Okey, yang ketiga tuan-tuan ialah pembelian menggunakan OS 42000. Okey, yang ni lain sikit. Ada duit PCG, ada duit LPBT, SUA dengan juga duit BMA. Yang ni kalau tuan-tuan sekolah sendiri yang membeli aset-aset ni, ia adalah tertakluk pada Surat Keliling Kewangan Bilangan 1 tahun 2021 dan Tata Cara Kewangan yang berkuat kuasa. Jadi sekolah yang membeli, tapi menggunakan peruntukan yang 44 ni ataupun OS 42000 Bila kita dah beli, pembekal hantar aset tersebut di sekolah, aset ni tak payah didaftarkan sebagaimana yang nombor 1, 2 tadi.
Aset ni tak boleh didaftarkan. Cuma dalam mesyuarat JK Park boleh dah dilaporkan, betul lebih ya? Dalam mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan dengan aset boleh dilaporkan, cuma dia tidak perlu didaftarkan mengikut tata cara pengurusan aset dan stok. Jadi bila kita balik nanti di sekolah ni, kita kena clear balik mana satu aset yang bukan yang dibelikan menggunakan peruntukan ni. Jadi ini tak payah daftar lah, jangan daftar. Boleh faham sekarang ni? Okey, seterusnya next. Ini kita punya pegawai, kita punya jawatankuasa yang laksanakan. Okey, dia kena pasti aset yang rosak. Kalau boleh kita asingkan aset tersebut di satu ruang yang mana kita boleh clear lah. Apa benda aset yang rosak kita nak asingkan satu ruang. Kemudian permohonan lengkap dikemukakan pada PPD dan juga JPN. Dan selepas itu JPN akan memang lah sama ada kuasa melulus aset yang akan diluluskan ni, siapa yang meluluskan ni. Okey, dia ada dua situasi di sini. Kalaulah kita buat secara aggregate, jumlahnya tidak melebihi 500,000. Aggregate ni maknanya kita buat satu borang tapi banyak aset tersebut, tidak melebihi 500,000 hanya kuasa pengarah. Tetapi lebih 500,000 kita terpaksa akad pada KSU. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada segi senarai aggregate yang kita senaraikan aset-aset tersebut, ada tak aset yang melebihi 50,000? Sekiranya ada aset yang melebihi 50,000, dia kena dibuat borang yang berasingan, kerana lebih 50,000 merupakan kuasa KSU, bawah 50,000 kuasa pengarah. Jelas ha? Okey, senyap sunyi ini kena faham apa? Pasal macam bagi kubah dah. Okey, boleh ya? Setakat ni boleh ya? Jadi selepas kita dah semak dan JPN juga PPD akan maklumkan kepada sekolah melalui surat kelulusan, kita dah ada kelulusan dan sebagainya, sekolah akan terima surat kelulusan dan sekolah bolehlah melakukan pelupusan. Tapi pelupusan tersebut perlulah kita rujuk pada SIP ataupun JPN untuk kita tentukan kaedah pelupusan yang dibenarkan, kaedah pelupusan yang dibenarkan. Dan selepas kita laksanakan pelupusan, hasil pelupusan dan Q4 23 ni, sijil pelupusan tersebut perlulah dikembali kepada JPN untuk rekod. Penting tuan-tuan, kerana salah satu isu yang dibangkitkan dalam audit ialah pelupusan. Terlalu banyak aset yang tak dilupuskan. Saya rasa bukan saja di sekolah, bukan saja di JPN ataupun Kementerian Pendidikan, malah mana-mana kementerian, mana-mana tempat pun memang aset ni kadang-kadang pelupusan ni memang orang tak berapa nak ambil berat sangat. Tetapi kesan dia ialah bila kita tak buat pelupusan, dalam rekod kita masih lagi aset tersebut masih berfungsi. Jadi bila kita dapat permohonan baru, kita payah kita nak dapat. Kerana dalam rekod kita pasti elok lagi ni, kenapa kita nak bagi? Jadi itu penting kita nak buat kaedah pelupusan. Memang dia agak, kita katakan agak banyak sikit lah, tapi inilah kaedah ataupun proses yang perlu kita laksanakan lah, teman-teman. Baik, seterusnya ialah next slide. Okey, ini saya tak mau ulas secara detail, tetapi tuan-tuan dapat lihat 2018-2021 ini antara perkara-perkara yang dibangkitkan dalam audit. Yang pertama sekali, kemas kini Q4, pelaksanaan JK dan sebagainya, menggunakan peranan pegawai aset, pelantikan pegawai perusahaan store, rekod dan sebagainya. Ini tahun 2018-2021 yang telah berlaku. Penemuan aset, penemuan audit yang baru ni, next slide, sama saja, lebih kurang sama saja. Jadi ini menunjukkan secara apa nama, kita katakan benda tersebut dia sentiasa berulang. Dia sentiasa berulang, sama ada mungkin kita punya pegawai tak begitu, tak kurang arif ataupun tidak ada peraturan dan sebagainya, kerana benda tersebut masih lagi berlaku. Jadi apa yang kita perlukan kerjasama, kita tak expect tuan-tuan nanti balik nak settlekan semua, tidak. Kita buat secara berfasa, Mungkin yang pertama tadi buat pelantikan kerana pegawai aset ataupun pelantikan pegawai penerima aset tidak dilantik, masih juga berlaku isu tidak ada pelantikan. Kemudian kita buat perubahan JK Park, kita laksanakan mesyuarat JK Park dan sebagainya, dan juga perkara-perkara yang kita kena buat dalam proses aset. Antara yang dibangkitkan sebelum ni dalam mesyuarat jawatankuasa audit baru ni ialah pemeriksaan aset tidak dibuat secara serta-merta. Maksudnya pemeriksaan aset masih lagi belum dilaksanakan. Kita buat teman-teman, kita buat. Okey. Jadi ini merupakan penemuan audit aset dan store. Okay, next. Jadi ini antara isu yang dibangkitkan oleh bahagian pengurusan aset pada tahun 2022. Yang tadi jawatankuasa audit, yang ni bahagian pengurusan aset.
kalau kita baca isu dia sama saja, lebih kurang sama saja, dari segi pendaftaran, dari segi keputusan, dari segi hatikan dan sebagainya, sama saja. Jadi kalau boleh, ingin kita cadangkan pada tuan-tuan, fokus pada perkara-perkara yang basic lebih dahulu. Jadi mungkin lepas kita buka sekolah nanti, buat pelantikan, semak kita punya jawatankuasa ada ataupun tidak, buat pelantikan dan tubuhkanlah jawatankuasa ni, dan mana-mana perkara yang kita boleh laksanakan, contohnya macam pendaftaran, penyelenggaraan dan juga pengurusan, kita boleh laksanakan sedikit demi sedikit, tak mengapa. Tetapi sekiranya ada staff kita punya pegawai mungkin tahap ni boleh merujuk pada kami terbuka untuk kita berikan khidmat nasihat, kita facilitate tuan-tuan untuk membantu dari segi pengurusan aset. Kita kata kita nak selesaikan dalam tahun semasa ni, mungkin pada apa kalau tuan-tuan baca sini ya, untuk melaksanakan pembunuhan aset alih pun cadangan daripada pihak BPA di TPM mengambil masa tempoh 1 hingga 2 tahun. Maknanya aset terlalu banyak tapi mengambil masa tempoh 1 hingga 2 tahun. Jadi banyak tuan-tuan isu-isu yang dibangkitkan, dan juga antara cadangan-cadangan yang dibukakan lah. Okay, next. Pun sama juga lah pengurusan, pelantikan dan juga telefon rakyat. Perkara nombor 5 ni tuan-tuan, ada setengah di kalangan kita ni, kita lantik dalam tempoh yang lama, tetapi tidak diberi sebarang istimewa seperti pengurangan waktu mengajar. Jadi dia dah ditambah beban kerja, dalam masa yang sama dia tidak. Jadi ini antara perkara yang dibangkitkan oleh Pak Biar Presiden. Jadi ini cadangan, tak semestinya ikut. Ini cadangan. Cadangan ialah menghadkan tempoh pelantikan pegawai aset di sekolah kepada maksimum 5 tahun saja. Jadi mungkin lepas 5 tahun bagi pada orang lain pula. Kerana kita kena tahu banyak berlaku bila seorang pegawai aset terlalu lama, dia pension ataupun dia bersara ataupun dia bertukar, dia tak ada pengganti dah, tak ada siapa yang akan cover dah. Jadi kita terpaksa timbul masalah kat situ. Okey. Ini merupakan QR code, nak ambil QR code apa semua, tapi kita selalu kita Okey, kalau tuan-tuan, kalau kita nak scan QR code dan sebagainya, ini merupakan slide yang tadi. Okey, dan saya rasa mungkin Rusia akan edarkan jugalah slide ini. Dan seterusnya ialah next slide. Next slide. Ini setakat itu sajalah saya punya ceramah saya. Cuma ini adalah nombor telefon yang untuk dihubungi lah sekiranya tuan-tuan kalau ada apa-apa masalah berkaitan dengan pelanggaran aset. Jadi saya ingat itu saja untuk taklimat saya pada hari ini. Sekali lagi saya recap, perkara pertama yang kita kena laksanakan, buat pelantikan, lepas tu kita buat pendaftaran, pemutihan aset alih. Kita dengan tim yang kita buat tu, kita buat pemutihan pendaftaran aset. Kemudian kita cuba tengok aset-aset mana yang perlu diselenggara dan juga aset-aset mana yang perlu dilupuskan. Yang perlu dilupuskan tu kalau boleh kita asingkan di satu tempat untuk kita buat proses pelupusan. Dan yang keempat ialah sentiasa kemaskini keperluan aset tuan-tuan dan puan. Jadi buat ini dulu, lepas tu baru kita akan banyak lagi benda yang kita boleh laksanakan dalam future. Okey, tuan-tuan dan puan, itu saja saya ingat ceramah saya pada hari ini. Ada apa-apa soalan? Kalau ada apa-apa soalan, saya tak jawab, saya minta baru dia jawab. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, kalau tak ada, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan. Sekiranya ada apa-apa soalan, tuan-tuan boleh hubungi pihak SAP. Terima kasih atas kerjasama dan juga perhatian tuan-tuan pada ceramah yang kita ambil. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.